Republik Syabab Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda masih bersama kami lagi dalam Republik Syabab Podcast. InsyaAllah pada hari ini seperti yang biasalah, selalulah saya sebagai co-host Irfan Amran. InsyaAllah pada hari ini 10 seri ke-10 yang akan berlangsung pada hari ini, Ustaz, no? Episod 10 Seri 10 Episod 10 juga, seri 10 pun kena agak. Boleh kena agak. Kita tulis episod kan. Episod 10 lah, insyaAllah. Macam biasa, sebelum ni kita bersama Ustaz Bakar. Minggu lepas dengan Cikgu Bakar. Cikgu Bakar ni boleh katakan orang kata apa? Veteran sekarang. Veteran orang lama. Veteran orang lama. Tapi pada hari ni, Ustaz, macam mana, Ustaz? Macam mana? Pada hari ni kita kembali Kembali pada bukan zaman lah. Kembali kepada orang muda balik. Orang muda balik. Syabab sendiri. Kalau Cikgu Bakar minggu lepas lebih daripada separuh abad. Separuh abad. Janganlah. Dia 69 malah. Ya. Dia cerita umur apa? Masa 69 lah. Kira orang kata berpengalaman asal. Tapi pengalaman banyak lah. Kita sembang dengan Cikgu Bakar, terutama sekali semangat dia tentang sejarah dan juga bahasa. Ya, satu tak. Kan walaupun awal-awal tu dia tak tahu bunyi, tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak cakap apa. Tak tahu cakap apa tak. Kan. Kali kita kena break kak. Kita kena break kak. Kena bagi hint lah. Itu dah biasalah dengan tetamu-tetamu kita ni. Kan yang kita panggil untuk sama-sama berkongsi ni, awal memang dia tak ada apa, dia macam tak ada apa nak cakap dia dah. Tapi bila dia mula nampak jalan tu lah. Kira tahu dia. Dia bergerak tak tengok kita lah. Itu Ustaz, insyaAllah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Jalan langsung dengan baik. Apa pun terima kasih kepada semua yang bagi sokongan lah pada kita. Ya. Kan jadi Terima kasih banyak. terima kasih banyak. Setakat lah ni walaupun kita tak sampai lagi view kita ribu-ribu, Ya, tapi cakap hati-hati tu okey lah. Jadi bermanfaat, Ustaz. Janji manfaat, mudah-mudahan kan akan berkembang terus berkembang lah. Kita harap sangat pada semua penonton, pendengar semua bagi sokongan, dan lebih daripada 50% kita punya penonton di YouTube masih lagi tidak subscribe kita punya channel. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Masa rumah kena bagi salam. Kena bagi salam. Jadi Kena kita harap sangat-sangat semua pendengar, penonton yang sudi untuk menonton kita punya channel dan juga tengok kita punya podcast ni, tolonglah kan kami mohon dengan tolong subscribe je. Kan? Free ya, Ustaz. Free. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Gratis, guys. Gratis. Kan. Okey. Lepas tu macam mana kita, Ustaz? Baju kita macam mana? Kau dah beli? Baju, terima kasih kepada yang sudi membeli. Ada clear. Masih berjalan dengan baik. Masih berjalan dengan baik, dan kami sentiasa membuka je siapa yang nak beli baju sokongan, bagi sokongan dengan membeli baju podcast ni. Warna macam-macam ada. Macam-macam ada. Jadi teruskan bagi sokongan dengan cara macam tu lah. Baju pun kita tak jual mahal pun. Ya. Kan? Murah je. Mampu milik, Ustaz. Mampu milik sangat-sangat. Jadi harap semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, semua yang tengok ni beli baju podcast ni sebagai tanda sokongan. Subscribe free. Baju kena beli. Baju kena beli ya. Kan kalau kata kita mungkin lepas ni kita boleh bagi. Kan kalau kita Allah kan? Ya, kalau Allah buka rezeki pada kita tak risau je pun. Kan berkongsi rezeki. Ya. Tapi setakat lah ni tak apa murah lagi lah rezeki. Masih mencari, insya-Allah. Okey. InsyaAllah kita akan teruskan episod yang ke-10 ni dengan tetamu kita, Fan. Ya. Kan yang Tak asing lah. tak asing di kalangan kita lah. Kalangan kita dan orang Mesir. Dan orang Mesir. Pelajar Mesir, Ustaz. Pelajar Mesir, pelajar Kedah di Mesir khususnya. MKKK. MKKK. Majlis Kebajikan Keluarga Kedah. Pastikan kenal, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Siapa Imran? Siapa Imran lah? Irfan. Selalu Ustaz Syamim, Ustaz. Ustaz Syamim bersama dengan kita, insyaAllah. Ya. Hari ni, Assalamualaikum Ustaz Syamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat no? Alhamdulillah sihat. Ustaz Syamim seorang main no? Ya. Hari ni bersama dengan kita. Kalau hari tu kita sebab tetamu kita ni ada yang main sekali yang keluarga apa semua. Sebab kita tempat kita ni kita
bersedia aja menerima mai lah macam mana pun, kita terima sekadar yang kita ada. Tapi hari ini Ustaz Syamim mai berseorangan. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga bertandang dan singgah Ke sini. di siri podcast ini. Siri podcast. Jadi terima kasih kepada Ustaz Syamim kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita, sudi untuk hadir dan bersedia untuk sembang-sembang santai. No, InsyaAllah kita boleh sembang-sembang. Sembang-sembang. Kita kongsi-kongsi lah apa yang boleh kita sembang. Kita pun bukan orang hebat, biasa-biasa saja. Kita boleh sembang-sembang. Hebat-hebat lah kau nak. Tak ada orang main dengan aku hebat. Kalau main dengan aku hebat kita. Payah je. Kita tak siap lah. Tapi bila orang yang mengaku tak ada kami ni biasa-biasa tu, memang orang hebat lah. Ya, tak boleh. Cik tak ada apa. Santai-santai aja Mira. Okey, insyaAllah. Untuk permulaan lah, sebelum kita sembang panjang lagi, mungkin sedikit latar belakang sikit supaya hak yang tengok ni boleh kenal lagi, yang hak tak kenal jadi kenal, hak dah kenal bertambah-tambah kenal. Ya. Kan kalau kita mulakan dengan Ta'arufan. ta'arufan. Indonesia. Ya kan. Kita mulakan dengan ta'arufan sikit, dengan mula dengan keluarga macam mana. Ini dilahirkan di mana, asal mana, mak ayah macam mana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertamanya terima kasih kepada Republic Syabab Podcast. Alhamdulillah kerana menjemput Al-Fadhil Ustaz Rahim, guru saya di Maktab Mahmud, dan sahabat kita Irfan. Baru-baru kenal gitulah, tapi alhamdulillah kita sama-sama kenal. Jumpa kenal lah, alhamdulillah. Mungkin sedikit latar belakang lah ataupun ta'aruf. Nama Muhammad Syamim bin Muhammad Sobri. Muhammad Syamim bin Muhammad Sobri, dia kena ulang 2 kali. Dia sekali dia tak ingat dia nama apa tau. Dia jadi bila kita ulang banyak kali orang ingat. Dia alert sikit. Orang bila kita ni setiap ulang-ulang, orang akan ingatlah nama kita, insya-Allah. Insya-Allah. Lahir di Hospital Besar Al-Ustar. Lah ni hospital lama lah. Lah kita ada hospital sampai 2 lah kan di Al-Ustar ni, hospital lama. Lahir pada 21 November 1992. Orang Al-Ustar lah, orang Kedah sendiri ya. Kira asal memang Kedah lah. Mak ayah pun asal orang Kedah lah. Kira pure Kedah. Pure Kedah lah. Okey, alhamdulillah. Adik-beradik 5 adik-beradik lah daripada sulung. Sulung daripada 5. Yang nombor 1 saya, nombor 2 lelaki, nombor 3, 4 perempuan, nombor 5 lelaki balik. Kira 3 lelaki 2 perempuan lah. Perempuan yang tak berkahwin lagi? Alhamdulillah, kahwin 2 orang. 2 orang lagi insya-Allah. Coming soon. Dekat-dekat lah ni. Yang perempuan tu 2 orang tu coming soon. Seorang lagi lah tu muda lagi. Insya-Allah. Ketan 4 jadi awal lagi. Dan alhamdulillah dulu awal-awal pengajian latar belakang pasti Taman Rakyat. Taman Rakyat. 5 tahun 6 tahun di situ. Kemudian sekolah kebangsaan. Saya mengaji sekolah biasa sajalah. Sekolah kebangsaan Taman Uda. Kira duduk Taman Uda, sekolah pun Taman Uda lah. Dari darjah 1 sampai darjah 6. 1999 sampai 2003 kot. 2000 kira lah kan. 1999 lah. Kemudian selesai darjah 6, melanjutkan pelajaran di Maktab Mahmud Kuasana lah. Di situ kira asal tingkatan 1 sampai tingkatan 6 di situ. Tak jauh mana daripada Taman Uda main tak jauh mana lah. tak jauh mana. Waktu tu tak Maktab Mahmud Kuasana lagi kan? Waktu tu dah baru mula dah. 2004 tak silap. Kira generasi awal-awal lah baru tukar. Sebelum ni Raudatul Ulum kan. Batch yang pertama ke? Batch yang pertama pengambilan Maktab ya. di Kuasana tu kan? Ya. Waktu tu sebelum ni Raudatul Ulum kan. Kemudian tukar Maktab Mahmud Kuasana, kira baru lagi ya. Mula-mula ambil sebagai Maktab Mahmud di Langgar tu, Raudatul Ulum tu batch Syamim lah. Kira di situ lah mula. Abang Long lah. Abang Long Maktab Mahmud Kuasana. Maktab Mahmud Kuasana. Kena respect Kan kalau geng Maktab Mahmud Kuasana ni dia batch yang awal lah.
Ayah mak asal mana? Asal Saya ayah kira memang asal Taman Uda lah. Kira memang. dulu memang duduk situ, kira tok duduk situ dulu. Dia kan memang orang Lok Stang lah. Orang Lok Stang Orang Pekan lah. Orang Pekan. Ayah orang Pekan, mak belah Kuala Kedah. Oh kalau kita. Belah kira kawasan JT bawah tu situ lah. Kira dekat je lah. Lok Stang kira Kedah jugalah. Ada balik pun. Saya pun baca pek tu. Tok. Tadi kita Kena. lagi cerita dia balik lagi panjang cerita. Lepas tu okey, tu sampai tu kira kita tak belakang keluarga Haji sampai tak mamuk, mid staff dia tak mamuk. Ya, stam di Mata Mahmud Terus pergi ke Mesir. 2010. Kemudian stam 2011 ke Mesir. Mesir. Di sana waktu tu batch saya 2011 tu kira 7 orang wakil daripada Mata Mahmud lah. 7 orang tu 7 orang lelaki. Tak ada perempuan. Perempuan tak ada langsung. Kira 7 orang tu Hero. kira hero semua. Alhamdulillah. Mata Mahmud waktu tu tak 7 orang lelaki saja. Alhamdulillah. Ke Mesir waktu tu 2011. 11. Masa tu tak apa? Masa tu bukannya lepas dah zaman yang Pergolakan. pergolakan tu. Pergolakan sempat yang kedua. Oh yang kedua. Waktu tu kami di sana kira pergolakan yang kedua di Rabaah tu lah. Oh yang Rabaah tu ada di waktu sana. tu ada di sana. Waktu tu ada letupan apa tu duduk di rumah asrama Kedah tu kira nampak letupan lah waktu tu. Nampak tu Kira nampak. Lepas tu biasalah lalui curfew ataupun perintah berkurung kan. Waktu tu kira askar Mesir ni kira kalau askar jaga ni kira orang tak berani lah. Sebab Mesir ni kekuatan dia askar tentera. Kira dulu waktu tu curfew ataupun perintah berkurung memang pukul 8 orang tak berani keluar. Dah malam. Kereta kebai apa duk melilau apa kan. Tapi biasa waktu tu kita dah biasa sekali tu waktu tu kita nak balik ke rumah negeri. Jadi terlewat dekat maghrib dah. Waktu tu jalan dah kosong dah. Sudah. Waktu tu mungkin ada kenderaan pengangkutan awam last dah. Selengkuk Waktu tu jadi kelabuh lari jugalah. Celah-celah bangunan kan. Waktu tu kan dah memang siapa keluar memang Tangkap diambil tindakan tangkap. Tu bahaya. Dan waktu tu dihantar pelajar kita balik. Kira Ada balik. juga hantar balik Ada tu waktu orang. tu kira dah mula hantar balik. Lepas tu pakat main balik lah lepas tu. Kita sebelum ni kalau apa kita kata perintah berkurung tu kita bunyi rasa gerun jugalah. Rasa pelik rasa ni lah sebab kita tak pernah melalui. Ya. Tapi lepas PKP ni kita rasa biasa je. Perintah berkurung. Sebab kita dah kena kurung di apa PKP 2 tahun kita kena kurung kan. jadi macam biasa. Ya. Cumanya tak tentera lah. Betul. Kan? Kita polis. Kalau Polis dengan Mesir penyakit. ni, Polis dengan penyakit. Dia kena penyakit. Seperti takut dengan penyakit semua tu yang tak gelak. Ya. Tapi kalau waktu tu memang kalau kita sebut sebelum ni sebut kata perintah berkurung ni Kira tak berani keluar kalau nak beli barang kau pun kena beli siang lah. waktu tu ada budak-budak kita yang kena tangkap. Ada juga. Ada juga yang kira memang ada kena tangkap lah. Kira Pasal becek keluar tak ikut waktu tu ada kadang-kadang biasa lah waktu Pasport mampu macam-macam dia sebab sana urusan visa lah susah lah dan sebagainya kan. Waktu tu Syamim tahun apa tu? Kira tahun pertama lah. Tahun pertama di sana. Tahun pertama di sana waktu tu kira jadi pergolakan tu kalut juga lah. Tapi waktu tu memang ada pakat nak balik dah sebab waktu tu dah musim habis perisa dah. Dah ada yang pakat dah mula balik. Jadi tak ramai sangat di sana. 2011 tu. 2011 dah ada yang kawan-kawan 2011 2012 gitu. Dalam setahun lebih 2 tahun lebih gitu waktu tu. Tapi yang kali pertama tu memang pengalaman kawan-kawan cerita memang lagi teruk lah yang tu. Abang sini. Tu balik naik Charlie tu naik. Hantar balik tu Tu naik Charlie kira Jadi tu cerita dia kapal terbang panjang. kapal terbang tentera. Teman tu. Dua Kira kipas. hak kipas Dua. Duduk kira sila kan? dia buka belakang, dia bukan duduk sila, duduk. Kira tiga kaki orang. bertuh. Duk mereka. Mereka. Duduk pakai tu. Dia pengalaman depa tu lagi teruk daripada yang kali kedua lah. Tu memang makan pun tak terurus lah, macam-macam lah tu. Pengalaman. Tu pengalaman. Tapi lah ni okey lah. Dan ni alhamdulillah Mesir satu negara yang dah nampak macam satu negara yang membangun lah.
Berubah dah noh. Kira berubah lah. Siapa tinggal 6 bulan, setahun dah nampak kira pi tu ni tak Lain mana dah, lain lain dah. Ya, sungguh. Kira tahun ni sejak 2-3 kebelakangan 2-3 tahun ni nampak Maju dia mesin ni punya. maju. Dia dengan dia buat monorail, kemudian dia buat Kubri ataupun dia jantan flyover Jantan. banyak lah ni. Dia duduk macam KL lah. Gitu lah ni. Itu kawasan Ni kawasan pelajar-pelajar kita, tu. kawasan Madinah Nas. Madinah Nas tu. Madinah Nas ni kira nampak lah ni sibuk dah lah. Kalau dulu ni kosong banyak lagi masa zaman kami dulu. Betul sungguh. Lah ni memang membangun banyak. Memang bangun, Mesir dah negara yang bangun, alhamdulillah. Baik. Cik Ashir tu dia katakan apa? Dulu di Sud Sayarat Ah, pasar kereta pun dah tak ada dah noh. Tak ada dah ni. Maksud saya tak ada dah Tak ni. ada dah ni. Dan ni semua jalan flyover. Monorail tu Monorail tu semua siap dah ni. kira dalam proses lagi lah, dalam 2023 gitu siap lah. Kira memang laju lah, kira pembangun Mesir ni kira nampak 2-3 tahun kebelakangan ni. nampak kira ni lah. Tapi ada yang kata dengar ada kawan-kawan duk cerita kata apa dia yang laju ni katanya depa ambil peluang masa PKP tu. Boleh jadi tapi lah. di sana ada PKP ke? Ya, pengalaman PKP ni Arab ni Covid ni kira bermulanya Covid depa ni dah macam endemik dah. Mula dengan endemik. Kira macam tu lah. Memang depa menteri depa kata okey, sekarang kita kena hidup dengan Covid lah. Tapi depa ni pakai mask juga, ada yang tak pakai mask tu biasalah. Tapi penjarakan tu memang susah. Memang out dah, kira kata kita tak ada lah. Tak pakai mask tu segelintir lah. Tapi bila dah belakang-belakang ni depa dah jadi macam biasa. Memang hidup, sebab dia tekanan hidup ataupun kehidupan hidup sana susah. Kita Masa untuk ada bisa kerja. bantuan, Ya. duit ni. Tapi mesti ni kau mana nak kena kerja. Orang kaya kita pun ada hak Betul. dermawan apa semua tu kan. Sungguh. Kat sana Itulah. memaksa diri untuk dia bekerja cari duit apa memang semua tu. kena kos hidup tinggi. Kemudian dari segi kehidupan depa susah. Ya. Kau mana pun kena kerja. Okey. Nak buat macam mana? Syamim berapa tahun duduk sana? Saya duduk sana 2011 sampai kira sekarang pun di sana lagi lah. Tapi sekarang dah menghabiskan pengajian lah. Dia cerita duduk sana ni seronok. Dan betul-betul. cerita duduk lama ni biasanya gitulah, dia otak lambat sikit gitulah. Dia kan tak lambat nak. Dia ambil kesempatan nak mengaji tu banyak-banyak. Dia kata duduk lama ni, dia tradisi orang-orang lama. Orang-orang lama dulu memang suka duduk lama-lama. Tapi tak mempermasalahkan sangat tentang lulus tak lulus tu. Ya. Kan, tapi lah ni orang nak cepat semua. Sungguh. Kalau nak habis nak kerja tu je. Memang dari satu bab tak ada masalah pun, memang boleh berhabis je pun. Ya, betul. Kan, rasanya macam tu kot. Kadang-kadang orang duk serang orang Mesir kata mengaji lama tak habis apa semua ni. Sebenarnya dia bercampur banyak faktor, kena tengok situ. Betul. Dia tak boleh apa? Bukan main semua tu. Ya, dia tak boleh generalisasikan. Ya. Kan, kalau kita hak tak mengaji duduk main orang sewa, lah kata hak tu sudahlah. Macam kata orang Mesir, geng mengaji Mesir ni semua jenis macam tu tak kena. Pukul semua, Pukul tak semua boleh. tak boleh. Pergi apa nak pergi nak show. Betul, ada hak yang duduk lama apa memang betul mengaji sampai jadi tok guru. Ya, sungguh. Kan, takkan Betul. kita nak general sampai hak orang tu pun kita pukul rata. Betul. Ha. Betul. Tanpa kita menafikan, kita ada juga Ya. yang duduk telena kat rumah sewa main game habis ni ada, di mana-mana pun ada yang tu. Ya. Noh. Macam mana Ivan? Ivan pernah duduk PNA kan? Saya alhamdulillah dapat kena ustaz di sana juga lah. No. Kena setahun di sana. Masa Ivan P tu Ustaz Syamim Ustaz Syamin orang kuat sana. orang MKK ya. KKK orang yang persatuan yang apa uruskan anak-anak Kedah lah sana. Bajikan anak-anak Kedah. Kan, betul. Tapi saya pergi tu pun dan balik ni pun kes Covid je lah. Kita punya takut geng besar ni tak ada masalah. Pasal dia pun tak takut tu, kita takut. Pasal dia pun tengok. Dia dalam masa ataupun fatrah yang Covid ni banyak pelajar-pelajar kita balik faktor keluarga lah. Keluarga Sebab balik. risau sangat. Bila balik tu ramai yang dah dia berhenti pengajian sambung di Malaysia. Ramai. Sebab antara faktornya Covid. Faktor orang Arab tu lah. Kita ambil kisah, mereka tak ambil kisah.
kita pun kita lari-lari kan. Bila beratok kita duduk jauh. Depa tak kisah. Himpit gitu je. Tapi kes COVID banyak tak memang? Dia COVID Mesir ni kalau tengok dalam kementerian KKM depa tu, statistik dia tu tak banyak macam Malaysia. Yang tu kita wallahu alam lah. Kan? Ketulusan depa tu wallahu alam. Realitinya memang kes banyak. Oh betul. Mesir memang banyak juga kes. Dan kita pun tak apa nak tahu betul ke tak betul depa. Kira sebab penduduk Mesir ni ramai. Betul. 3 kali ganda pada Malaysia. Kita lebih kurang 32 juta. Depa dah 100 lebih dah. 3 kali ganda kita. Takkan kes sikit sangat. Harian dia sikit, kematian dia sikit. Tu jadi orang Mesir pun kadang-kadang marah juga kat kerajaan. Kat kerajaan. Betul juga ni kan. Tapi Depa pun tanya-tanya kan. Depa pun tanya. Kita pun malam lah. Kita tak tahu. Tapi dari satu sudut macam dengan ada positif dia, maknanya dia tidak merisaukan rakyat. Betul. Yang tu rakyat dia bila kita tengok sikit lah tak banyak. Jadi rakyat dah jadi biasa kan. Kita bila tengok kes, tak boleh keluar jadi dia seriap. Dia emosi benda tu kacau. Tapi dari satu sudut lagi orang hak kena tu naya macam tu lah kan. Berapa ramai mati pun tak tahu siapa ni. Kita hak Malaysia tu pun nampak banyak pun tahu hak banyak tu pun rasa kita ada juga yang segelintir kita ragu-ragu dengan kenyataan apa semua. Depa lagi lah kan. Lagilah. Hak yang banyak tapi dia punya ni sikit lah. Masa COVID tu macam mana? Syami ada di sana? Ya, saya ada di sana. Ada tak pelajar-pelajar kita yang kena sampai sakit, sampai mati pun ada? Ada jugalah. Ada juga lah. Kematian tu tak ada lah. Cuma kena waktu tu ada juga kena simptom-simptom tu ada jugalah. Masuk hospital pun ada juga yang teruk jugalah. Yang teruk sampai pakai gas pun semua ada? Ada juga. Ada juga lah. Biasa ada juga. Itulah kita berjaga-jaga. Tapi dia pun tak mempermasalahkan sangat lah benda tu. Dia betul lah. Mesir ni dia macam bab kuarantin ni dia kurang. Kalau kita tengok tempat pusat kuarantin dia ada. Tapi tengok gambar pun menyeramkan macam rumah puaka macam hospital lama tempat kuarantin dia tu. Tapi dia taklah mewajibkan sangat kan. Benda tu dia dah macam ada dalam satu. Jadi macam orang nak pergi kuarantin pun takut. Macam orang tak payah pergi lega kat rumah. Duduk rumah kuarantin sendiri. Dah. Hebat kau boleh. Jadi satu orang satu cara untuk nak kurangkan tempat kan. Macam kita kan sesok sampai kena guna sekolah apa semua pening lebih kan. Cuba bagi kalau kita ni kerajaan sehabis boleh nak bagi selesakan kuarantin tu. Jadi bila selesa pekat ramai duduk. Jadi seronok lah. Jadi seronok lah kan. Makan pun banyak kan. Makan lalu. Tapi tu memang bab COVID lah. Lebih dah apa kita dah lepas alhamdulillah lah. Tapi kalau macam di Mesir sendiri tu orang tak apa semua atas dari sana. Ya, masing-masing. Macam mungkin kita penonton kita kan ramai muda kan. Mungkin ada hasrat untuk nak ke Mesir. Boleh serta sikit lah. Macam mana? Pelajar lah ni semakin berkurang ke macam mana? Dia sejak kebelakangan dia syarat untuk nak ke sana tu agak ketat sikit. Dulu kita zaman dulu kira makbul, kira jahit, kira ni boleh pi lagi lah. Boleh buat kira sekarang ni kira jidan, mumtaz kat atas pun. Lepas tu dia ada tapisan, kena ada ujian dan sebagainya. Dulu nak pi kira sekali pi satu batch tu 1 tahun tu Kedah ni antara nombor 2 lah yang tak ramai. Kelantan lah. Sampai Kelantan. Hantaran pelajar 100 lebih, dekat 200 ramai. Tapi kalau kita tengok kebelakangan ni memang nak sampai 50. Kemudian dah COVID kan. COVID lagi lah. Sekarang pula dah ketat, nak kena lalui ujian sebelum masuk. Dulu ujian ada juga. Dulu kita pergi sana, kira minimum di sana 5 tahun lah. Kira setahun khusus bahasa, 4 tahun universiti lah. Kira pergi sana ambil ujian bahasa, kira dia pergi pakai P kan. Pergi periksa ujian bahasa, dia tanya lah dari segi penulisan, pendengaran kita, jadi berkaitan bahasa lah. Jadi dia test lah kita. Waktu tu dia akan bahagikan kita duduk di peringkat mana. Dia adalah peringkat-peringkat dia. Jadi yang masuk kursus bahasa, kebanyakan memang akan masuk kursus bahasa lah. Waktu awal-awal memang kebanyakan pelajar kita akan masuk kursus bahasa selama setahun.
Kursus bahasa ni memang seronok lah. Guru dia tu dia cakap Sporting. sporting. Kira dia nak Sangat ikhlasnya membantu, guru sangat sana ni membantu, sangat bantu. Dia nak terang satu perkataan tu, dia tak memang dia tak keluar bahasa Inggeris ke, dia tak keluar apa bahasa Melayu lagi tak keluar lah kan. Tapi dia cuba untuk menggambarkan satu perkataan tu. Nak bagi budak Dia nak bagi faham. Dia buat gaya, contoh dia keluar satu perkataan, tapi memang kalau kita pun nak terangkan satu perkataan tu susah. Buka pintu tu, buka boleh lagi kita faham. Kalau benda yang contoh main perasaan, dia nak cerita tu, dia cuba usaha mungkin. Yang tu bila duduk kuliah kursus bahasa tu memang seronok. Asal benda tu lah. Guru pun yang beza jauh dengan masuk kuliah. Beza jauh. Kuliah ni doktor tak Kuliah beza. kuliah dia biasa, dia tak ada ni. Yang ni semua dia ambil kedatangan, kemudian cara kira bersistem. Kemudian cara dia penyampaian seronok lah. Guru-guru pun rapat dengan kita, dia cuba untuk kira pelajar dia tu dia cuba dekat, cuba kenal. Kira sampai sekarang pun kalau kita jadi kira lepasan kursus bahasa tu, guru-guru pun jadi makin rapat lagi. Dah seronok bila kita jumpa ni, pengalaman seronok. Ustaz bahasa ni semua untuk masuk Azhar ni kena masuk situ. Ya. Untuk orang luar kan, khusus Dia Malaysia kan. untuk pelajar-pelajar bukan Mesir lah. Kira Indonesia, Thailand, Semua kena. kira semua kena lalui ujian. Kemudian peringkat tu ada yang boleh terus masuk ke kuliah. Tapi kebanyakan akan masuk kursus bahasa dululah. Waktu zaman kami pergi dulu, yuran ni tak kenal lagi lah. Waktu tu kira makan bahasa tu free. Learning kena bayar lah. Learning kena bayar. Zaman saya kena bayar dah. Dulu waktu zaman saya tu kira kena bayar, kena mula dah scratch dah separuh tahun dah. Kemudian depa dah nak minta duit. Tu pelajar semangat dengan demo kan. Buat demo pergi pejabat. Kami tak mau bayar yuran semua. Lepas tu tahun tu siapa yang jadi kepala tu? Geng Melayu waktu kan? dia banyak geng-geng Nigeria lah. Geng Nigeria ni dia kahang kan? sikit. Orang Malaysia ni Ikut Ahsan belakang. Nas. Ahsan Nas. Ya, orang bagus. Tapi ikut ke Ikut ke. Main nak kena bayar yuran ni, kena bayar ikut ke? bayar yuran ni memang kena. Zaman lurah, orang Islam markah Markah lurah. lurah. Kemudian dah tamat tu baru akan masuk ke kuliah lah. Kuliah tu berdasarkan pemilihan kita lah, nak kuliah apa, pada kecenderungan kita nak ke mana. Kalau lah ni dia punya pengambilan dia, lah ni ketat balik. Ketat sekarang sebab kita kena perlu ujian di Malaysia dulu kan. Di bawah alumni Robitoh. Lepas tu pergi sana kena pula. Dia ada step-step dia. Tapi sekarang kebelakangan ni dia mengaji online. Saya pun tak tahu tapi kira mengaji online kalau pergi sana duk sat boleh masuk kuliah lah. Dia belakang-belakang ni gitulah. Covid ni mengaji online cara dia lain sikit. Kita pun main dah dia pun ni. Baru. Gitulah. Kalau tidak payah juga anak Azhar ni nak ni kan. Tapi terpaksa kena ikut peredaran zaman tu, kena ni juga Ya. Dulu sebab kuliah bahasa ni baru lagi lah. Dalam waktu tu 2010 2009 baru mula. Sebelum ni kira habis tam terus ke terus masuk universiti. Kira terus masuk universiti, tak ambil kuliah bahasa sebab dia mungkin sebab antara bagus jugalah bila dia buat kuliah bahasa ni kita kena ambil bahasa dulu. Sebab Mesir ni antara cabaran paling besar bahasa. Sebab apa? Sebab orang rakyat Mesir ni dia cakap bahasa pasar, bahasa Ammi. Jadi kita pi ni blur lah. Dia cakap serupa orang KL pi Baling lah. Bunyi apa ni kan. Jadi kita orang luar pula. Kita orang luar. Jadi bila dia jadi satu masalah, bila pelajar kita ni pi dalam keadaan itik dengan ayam bercakap, tak faham. Kita bila dulu awal-awal pi tu kita try masuk kuliah dulu. Waktu tu kira sebelum mula kursus bahasa tu kita try dulu lah masuk kuliah. Masuk dia lain pula tak faham. Cakap fusah pula kan. Tu jadi masalah kita bahasa lah. Nak pi tu kena dapat bahasa, dan bahasa Ammi ni dia nak bahasa fusah ataupun bahasa pasar ni dia nak dapat, dia kena duduk dalam suasana dia.
Masyarakat Dia bukan boleh belajar. Dia belajar juga, tapi dia kena guna praktikal. nak dapat tu dengan melalui dengan turun di Betul. kedai. Kena berjalan, jalan nak dapat kata. Sembang lalu Betul. Cakap noh. Kita nak dapat satu benda tu, kita dengar dan kita dengar selalu dapat benda tu. Gitulah kita pun macam nak mengaji pun, dia suasana memang kena buat macam tu. Bila budak-budak pun bila dia banyak dengar, dia dah akan dapat. Dia masuk bila kita naik bas pergi kedai, kita duk tanya apa kan. Bila duk dengar selalu benda apa ni sebut. Orang tu tengok orang duk bayar duit. Gitu baru kita faham. Cara sebab dia suasana. Syamim antara yang aktif dengan persatuan lah. Di sana lah. Di sana noh. Persatuan. Apa ni tanya sikit pandangan Ustaz apa dia Syamim tentang berpersatuan di luar negara ni. Pandangan pengalaman duduk jauh daripada keluarga ni lah, macam mana? Okey. Alhamdulillah sedikit sebanyaklah ada pengalaman sikit duduk dalam persatuan di sana, MKKK, Majlis Kebajikan Keluarga Kedah. Kira ni satu majlis ataupun satu persatuan anak-anak negeri di Kedah lah khususnya, yang memantau di sana lah. Dan saya ada sedikit pengalaman lah bila tanya apa peranan ataupun apa kepentingan lah bila join persatuan ni. Dia sebenarnya dia berbeza dengan suasana di Malaysia. Persatuan di Mesir dan di Malaysia bila join dapat merit lah, dapat segala macam kan. Mesir atas masing-masing. Dan orang yang faham untuk kalau saya ada pengalaman lah bila duduk dalam kepimpinan. Sebelum ni tak biasa duduk di Malaysia pun rasa tak pernah duduk join, kira kurang aktif. Dan kita pun jenis takut. Jenis duduk depan mic ni sayang belakang kira follow belakang orang duduk. Okey kita angguk je lah Di sebalik tabir lah. Di sebalik tabir. Bila pergi sana kita kadang-kadang kita nampak benda tu satu kepentingan bagi kita. Dia pengalaman bila kita dah join, kemudian balik Malaysia cuti, benda tu kita dah lalui. Contoh waktu duduk di sana, biasalah pengalaman kita duduk dengan persatuan, kita waktu tu biasa jadi badan pengetahuan, badan ilmiah dan pengetahuan. Waktu tu dia akan urus pengajian-pengajian di rumah negeri Kedah lah khususnya. Waktu tu lah kita rapat dengan masyayikh Al-Azhar, kita panggil masyayikh, kita pergi jumpa. Waktu tu kita rapat dengan syekh-syekh. Ni antara satu peluang lah, antara satu kenangan. Bila mana duduk dalam persatuan, kita dapat kenal syekh. Syekh pun kenal kita. Sebab kita yang menguruskan. Sebab kita yang menguruskan. Syekh kenal demai lah. Waktu tu kira satu kemanisan lah bila duduk dalam persatuan dan kita menguruskan pengajian-pengajian di rumah negeri lah. Waktu tu kita belajar macam mana kita nak berkhidmat dengan syekh, macam mana adab-adab dengan syekh. Dan waktu saya pegang badan ilmiah tu, Syekh Nuruddin mai. Waktu tu kita menguruskan, kita mesyuarat dengan kawan-kawan macam mana nak uruskan. Waktu tu kita seronok, kita khidmat. Dia bila duduk dalam persatuan ni, kita bukan dapat apa-apa pun. Kita sendiri yang akan dapat benda tu. Kita akan belajar skill cakap, skill berdepan dengan orang. Dia sebenarnya benda tu penting. Sebab saya pergi dalam keadaan saya tak reti cakap. Kalau pegang mic tu ketak. Dia jadi ketak memang, kalau boleh tak mau pegang mic. Semua orang tengok kita. Waktu tu kan. Tapi bila mana kita pergi, waktu tu kita cuba untuk belajar. Sebab kita pergi sana, kita rasa waktu tu lah kita biar malu tang situ. Balik Malaysia kita nak duduk dengan masyarakat. Memang kok mana pun balik memang kena duduk dengan masyarakat. Itu peluang untuk bina diri. Waktu tu peluang untuk kita bina diri. Kita kena buang perasaan malu, perasaan ketak. Memang kalau waktu law ni memang ada lagi perasaan tu, tapi kurang. Dulu duduk sampai kena orang teman lah apa kan. Jadi nak cakap pun kena tulis dulu. Kadang-kadang baca skrip. Jadi bila itu kita tu pun tak terkeluar. Jadi benda tu satu pengalaman lah. Lepas tu kita belajar buat mesyuarat, buat kertas kerja program. Contoh kita nak buat muhadarah ataupun buat satu bacaan hadis. Kita kena ada kertas kerja, kena ada tata cara dia tu. Tata cara dia tu. Jadi bila duduk sana kita belajar.
Dia kita duduk sana tu atas diri kita lah. Kita belajar, kita yang dapat. Siapa yang tak, yang dia larikan diri, mengelak. Mengelak dia memang kira, kalau sebab ada kita kawan-kawan yang dia tak mau, dia tak mau belajar lah benda-benda ni. Tapi bila balik Malaysia baru dia rasa satu kepentingan. Sebab saya biasa balik waktu tu, kita dalam 2 term 3 term duduk sana. Kita balik, kita benda kita balik, kita kena duduk dengan masyarakat. Orang panggil tazkirah ke. Waktu tu lah kita nak mula kita dah ada dah belajar sikit kan. Boleh lah sikit nak menyampai atau praktikal lah. Praktikal. Jadi benda tu dapat melalui persatuan. Melalui persatuan. Jadi kita belajar macam-macam di sana. Kita tak dapat poin apa, merit pun tak dapat. Yang dapat untuk kita lah. Itu beza dia. Beza dia. Memang beza. Orang yang akan join, dia akan dapat lah benda tu. Dia satu pengalaman lah. Satu pengalaman yang boleh, sebab dia ilmu masyarakat. Ilmu masyarakat, macam mana kita nak duduk dengan masyarakat, macam mana kita nak bergaul dengan orang. Duduk dengan orang tua, kena cakap cara macam mana, tak boleh cakap cara orang kita cakap dengan kawan-kawan, cakap dengan budak-budak. Boleh duduk dengan budak-budak, kena cakap cara budak-budak. Tidak cakap cara orang tua duduk pergi mengajar. Duduk dengan guru cara lain pula. Duduk dengan guru cara lain pula. Jadi itu benda tu skill. Kena belajar benda-benda macam tu. Jadi itulah pengalaman sedikit sebanyak bila mana kita duduk dalam persatuan, duduk dalam organisasi. Dia bila duduk di Mesir ni ataupun duduk di mana-mana, dia 3 gym. Bukan jin. Jin tu bahaya. Bukan 24 gym. Bukan 24 gym tu ada. 24 gym. 24 gym ni yang faham. Faham. Dia Jami'. Jami' ni dia masjid. Masjid ni talaqi lah. Jadi benda 3 benda ni jangan tinggal. Cuba uruskan masa untuk gabungkan ketiga-tiga ni. Jami', masjid, iaitu talaqi lah. Kemudian Jami'ah ni apa? Universiti. Yang tu jangan tinggal. Tu hadaf utama kita. Pergi Mesir ataupun pergi mana-mana, ngaji benda yang paling penting sekali lah. Utama lah. Dan talaqi tu kena ni lah, kena, dia tak memadai di universiti saja. Sebab di syllabus di universiti tak sepenuhnya. Kalau kita talaqi di masjid-masjid ataupun di kelas-kelas pengajian lain, dia kulit ke kulit macam ngaji pondok lah. Ngaji universiti dia akan ambil syllabus tentu. Muqarrar muqarrar, dia panggil muqarrar. Ngaji universiti ni dia buka jalan je. Dia buka jalan je. Dia ngaji kitab pun tak semua. Contohnya kita mengaji bab ibadat saja. Dia tak mengaji bab, tak semualah. Dan gym yang ketiga dia jamaah. Ini ilmu kemasyarakatan. Ini kena ambil lah. Jadi tiga-tiga ni penting sebenarnya. Ada orang dia pergi, aku nak pulun satu lah, aku nak pulun talaqi lah, aku nak pulun universiti lah, ataupun nak pulun universiti. Memang ada, tapi dia tak nampak. Sepatutnya dia kena gabungkan tiga-tiga ni. Orang yang ada ilmu, dia pergi talaqi banyak pun, dia pergi ni, tapi kalau tak ada skill, tak boleh balik, jadi masalah. Memang ilmu banyak, tapi balik Malaysia nak sampaikan skill, nak sampaikan tu tak ada. Jadi itulah benda tu, patutnya ketiga-tiga ni perlu digabungkan, seimbangkan semua. Dia tak boleh terlebih sangat kan ni. Jadi kena pandai seimbangkan lah. Dia kena jadi profesional lah, menuntut ilmu yang profesional. Biar semua tiga-tiga ni digabungkan selari sekali. Kami setuju kalau kita kata masalah lah ni yang berlaku ni adalah masalah apa-apa yang timbul lah ni lah. Kebanyakannya berpunca daripada masalah keseimbangan tu. Kan tidak pandai menyeimbangkan apa-apa yang diceburi lah. Setuju tak oleh tu? Betul, saya setuju. Dia itulah dia masalah atas masing-masing yang pandai menguruskan masa. Ada orang dia mengaji pun kena pandai juga urus masa. Maksudnya tak boleh semua pengajian kita pergi. Jadi ambil semua. Jadi bila ambil semua, jadi tak, benda tu tak terurus. Contoh dia, kita mengaji kena ada mula dulu. Maksudnya
permulaan orang mubtadi. Marhalah dia tu. Perlu Dia ni kan. betul lah, dia kena bijak. Ya. Kalau orang mengaji dia kena tak boleh ambil peringkat atas kali. Mengaji bijak dengan bijak mengaji berbeza kan? Sangat berbeza Kan? Jadi itulah dia kena bijak dalam menguruskan dari betul, kena ikut turutan peringkat 1, peringkat 2, peringkat mubtadi, mutawassit, muntaha atas sekali. Tak boleh ngaji kitab. Kalau nak ngaji kitab tasawuf tak boleh ngaji kitab atas kali ihya. Kena ngaji kecil-kecil dulu. Tapi yang tu selalu jadi pada pelajar-pelajar kita kalau belajar agama, kalau kita Mesir ni kebanyakan belajar agama lah. Ya. Jadi ligan dia pakai liga ikut dan lah. Betul, dia dari segi pengurusan tu sendirilah. Kena bijak dalam menguruskan perjalanan diri tu, disiplin diri tu. Penuntut ilmu dia kena ada disiplin dalam menuntut ilmu tu. Tak boleh sodong itu jadi masalah. Sembrono. Dia tak boleh. Tu antara masalah sekarang, duduk di mana pun penuntut ilmu kena ada disiplin dalam ilmu. Jadi dia masalah sekarang ni gitulah. Dia semua dia nak mengaji. Aku nak ambil semua. Lalas terabuk. Mengaji pun kena berguru lah, itu masalah. Ada juga kadang-kadang bukan di mana pun mengaji tak berguru ni jadi masalah. Jadi mengaji tasawuf saja, tak mengaji bab syariat. Jadi masalah kira nak mengaji beramai, apa nak mengaji tasawuf, nak berzikir, memang ada dia masalah jenis tu. Malaysia pun ramai. Itu pun masuk dalam tak seimbang. Tak seimbang. Masalah keseimbangan juga. Betul. Dia tak atur dari segi nak kena mengaji. Semua kena ambil serentak seiring. Dia tak boleh ambil mengaji tasawuf dulu, mengaji fiqh dulu, tak boleh. Dia kena ambil semua, kena seimbang. Tu jadi masalah di Malaysia ataupun di mana-mana. Jadi duduk jalan seorang-seorang, duduk jalan tepi jalan tu, memang benda tu realiti ada. Itu antara cabaran ataupun ujian lah. Bila mana kita tak pandai seimbang ataupun mengatur diri tu, jadi masalah. Cabaran di Mesir ni kena urus diri sendiri kan. Ya, betul. Itu yang cabaran utama kan. Ya. Lain pada Mesir kebanyakannya dia ada nizam dia yang kena patuh dia. Betul. Mesir ni dia satu negara yang sistem tu kurang lah. Dari segi universiti pun kurang, dia tak ikut sangat. Itulah dia atas diri masing-masing. Kita yang sendiri yang bergerakkan, kita sendiri yang menjalankan diri kita, kita yang sendiri yang mengatur masa waktu kita. Itu atas bergantung pada masing-masing lah. Sepanjang Syamim duduk dalam persatuan, lama duduk dalam persatuan, ada tak perkara yang Syamim masih duk ingat pada ni? Tak kira lah pahit ke manis kan, kalau boleh kongsikan. Pengalaman banyak tu memang banyak kan. Tapi kalau ada tak benda yang kalau ingat memang duk melekat dalam di kepala, ada lah yang boleh dikongsi? Pengalaman duduk dalam organisasi ni kira pengalaman yang paling manis lah. Bila mana kita khidmat dengan guru lah. Syekh yang tu paling seronok kali. Bila kita khidmat, Syekh kenal kita, kita pun jadi seronok. Bila anak murid, bila guru kenal kita ni, kita seronok. Kita kenal guru tu biasa kan. Itu biasa lah. Ramai semua kenal guru. Ni Syekh aku, ni Syekh aku. Tapi guru tu kenal dah kita. Ya betul. Jadi seronok bila guru kenal kita, panggil nama kita. Ada juga kadang-kadang kita 2-3 guru yang kenal nama kita. Seronok bila Syekh panggil kita. Jadi kita kadang-kadang tengyang-nyang. Bila balik Malaysia ni dia jadi tengyang-nyang. Muka masa guru kita dia panggil waktu kita mengaji. Masa duduk kita duduk bergaul dengan mereka kan. Betul. Apa yang paling ingat sekali sepanjang ni dengan guru ni, kalau kita hak tu paling ni sekali? Saya ada pengalaman dengan guru, duduk rumah sewa bila kita dah berkeluarga ni. Tu cabaran mengaji lah bila dah berkeluarga. Bila duduk di Mesir ni, duduk sebelah rumah Syekh. Antara kibar ulama almarhum lah, Fadilatul Syekh Dr. Sa'ad Jawish. Ulama hadis Mesir lah, ulama besar. Dah meninggal dah.
Antara bila kita duduk sebelah rumah ni, Syekh kenal kita lah. Jadi kadang-kadang kita pun duduk ikut majlis dia. Bila duduk kelas pun Syekh panggil kita Muhammad. Kadang-kadang balik dengan Syekh, yang tu seronok. Kadang Syekh kenal, kalau ada apa-apa macam orang minta tolong ataupun bagi barang kat Syekh, Syekh tak pergi dalam kelas, Syekh kata Muhammad, sekali hang balik dengan aku kita balik Tolong jalan. bawa barang Dia lah. sebab kita seronok. Memang khidmat tu, Khidmat. Bila balik sekali naik bas, sekali naik van sekali kan. Jadi seronok. Dia pegang tangan kita. Dia Syekh Saad ni, dia macam Tok Wan dengan cucu. Layanan dia. Layanan dia tu seronok. Dia orang yang tahu tu. Pi masyarakat kita ni keluar pi mengajak ni naik bas naik kenderaan awam. Naik bas sekali kita jadi gitu. Kadang-kadang kita tolong bayar, dia je marah kita. Dia orang yang tawaduk lah. Jadi seronok bila jalan pegang tangan. Lama tak yang duduk pada Ada juga sebab saya biasa ikut kelas dia juga di satu tempat pengajian tu. Kalau kita ikut dia tu sampai tak habis lah ngaji, sebab kelas tu diberhentikan. Kemudian banyak komitmen Syekh dengan Yusti lah. Tapi kita kenal, jumpa tepi jalan ataupun kita pergi rumah menyembang seronok. duduk bersubuh dengan Syekh tu kan sampai meninggal Kira ada lah juga pengalaman berjiran tu sampai meninggal. Kira Masa waktu meninggal tu meninggal tu siapa saya dia? duduk di Malaysia. Duduk di Malaysia. Waktu tu satu Pasal jadi kehilangan sebab yang sikit tak- lah. Tu antara guru yang kira kita Kesan, ada bagi kesan pada kesan ataupun pengalaman. Dan ada seorang lagi guru, Syekh Ahmad Haji. Dia biasa main di Malaysia, main di Kedah pun biasa main. Dia antara guru yang alim dari mazhab Syafi'i lah. Dia antara anak murid Dr. Ali Jumaah. Syekh Ahmad ni yang tu antara yang lama juga mulazamah dengan dia di Masjid Al-Azhar. Kira Banyak kitab ke Syamil ambil kan dah? Alhamdulillah ada jugalah. Kira banyak jugalah. Yang ada khatam kan banyak. Kira seronok. Sampai kita Syekh kenal ni sebab satu, kita banyak ke kelas dengan bawa keluarga. Jadi Syekh dengan ada anak lah. Jadi sampai terlekat nama, dia boleh kira disebut Abu Sufi. Kira anak nama Muhammad Sufi kan, dia panggil Abu Sufi. Kira sampai lekat lah. Jadi seronok bila Syekh ingat nama kita duduk rapat kan. Seronok bila itulah antara pengalaman ataupun kenangan manis bila orang kita duduk di Mesir ni lah dengan masyayikh-masyayikh kita. Seronok. Untuk yang penonton-penonton kita ni yang kalau yang baru kenal Ustaz Syamim ni, Ustaz Syamim antara yang kita kata kahwin di usia muda, Afan noh? Ya. Kan? Syamim kahwin masa umur apa? 22 Muda noh. Masa tu tahun Saya dulu tahun waktu tu tahun 2 tahun 2 noh. Afan 22 noh. ada inspirasi. Kan Syamim waktu tu kalau dah memang dah sebut dah kata apa kahwin di usia muda, boleh cerita sikit macam mana Syamim menguruskan keluarga duduk di Mesir. Jom pada jom wakil pada bukan suasana kita kan. dia itulah cabaran penuntut ilmu. Masih Antaranya nikah lah. Menuntut ilmu dia kadang-kadang main gangguan, biasalah benda fitrah. Bila main usia ni nak kahwin lah apa, bila sampai masa jalan, jangan tangguh-tangguh. Benda ni sebenarnya kadang-kadang orang sembang pasal bab rezeki. Benda tu kita dah yakin, kena yakin Allah bagi rezeki. Kita pun tak sangka-sangka. Alhamdulillah nikah waktu tu 2014. Nikah muda. Balik cuti kali yang pertama tu. Pergi balik-balik tu terus kahwin. Kira keluarga di sana. Jadi waktu awal-awal tu kita keluarga banyak bantu. Tahun pertama tu banyak bantu, dan lepas tu kita dah mula survive lah. Kita pun jadi rasa masalah lah. Dia bila pergi Mesin, dia ada kira ada tanggungjawab lain lah, mengaji dan keluarga. Yang lain semua pergi sana, dia tanggungjawab dia mengaji saja. Keluarga dia tak fikir lah sebab keluarga semua duduk di Malaysia. Kita ada dua tanggungjawab, tapi itulah banyak kena pandai menguruskan masa. Saya biasa pengalaman kita pengajian ada,
keluarga ada, kepimpinan ada, Satuan lagi ha. kesatuan ada. Waktu tu kita kena pandai menguruskan masa kita ketiga-tiga. Siang, pagi kelas. Malam kadang-kadang ada program ataupun ada pengajian. Lepas tu dengan keluarga gitulah. Hari-hari kena pandai menguruskan masa lah. Dari sudut survive ni, Dari keluarga sudut banyak survive, bantu juga ataupun ada sumber-sumber yang macam mana kalau kita ni? kalau tahun pertama awal tu banyak keluarga bantulah. Keluarga bantu bagi duit awal-awal tu nak mula tu kan. Yalah. Kemudian dah kena fikir lah, kena pandai takkan nak berharap keluarga kan. Lepas tu banyak benda sebenarnya buat di Mesir ni. Antaranya awal-awal isteri lah banyak bantuan, sebab isteri bukan mengaji di sana, dia follow saja, suri rumah saja. Dia banyak bantulah dari segi kewangan. Antaranya dia mengasuh budak-budak. Kan pelajar kita kan ada yang ada anak kan, yang laki bini ngaji. Jadi tak ada nak pi. Doktor lah, pengajian Islam lah, memang doktor lagi lah. Kira dua-dua laki bini kena pi kelas, jadi anak tak tahu tak mana. Jadi buka hadonah ataupun nursery Di rumah. di rumah. Waktu tu kos tu kira tak mahal mana lah kita ambil. Kira kita pun fikir enggak depa ni pelajar Saling membantu saling bantu. Waktu tu kita sama-sama membantu antara satu sama lain lah. Ramai lah. Tu ramai juga. 5 orang, 10 orang kira. Tambah musim perisa. Musim perisa semua pakai dah laki bini nak fokus perisa kan, nak fokus lah apa yang tak. Itu antara sumber kewangan. Dan saya ada buat macam-macam lah, kargo kapal kan, orang nak balik kan, hantar barang, orang yang berniaga. Kadang-kadang kita pun berniaga barang-barang Mesir lah, stocking lah apa kan gitulah. Stocking, handsome hantar tu, kemudian niaga. Kemudian banyak travel. Dan waktu saya jenis kalau kewangan ni tak minat ambil kerja yang mengganggu waktu kita. Kalau nak cari yang jenis kerja yang maksudnya sampingan ataupun yang tak mengganggu ataupun available, fleksibel. Kira contoh kargo kan, dia ada masa-masa dia. Contoh habis musim pesta buku, waktu tu kita maknanya tak fokus tak terlalu sangat. Tak full time. Tak full time. Macam travel habis musim perisa kan. Waktu tu orang Malaysia main. Waktu tu kita bawa orang travel jalan di Mesir. Dan niaga macam-macam. Niaga ikan, pi tu. Sewa kereta. Pi pasar yang besar kan. Kita beli satu kereta penuh, beli freezer, jual niaga tu lah. Cari duit sikit sebanyak kan. Niaga ikan tu, dia orang minta, orang kira cari payah nak cari, memudahkan orang. Dia memudahkan orang. Orang pun nak lagi mudah ni. Pergi hantar ke rumah pula lagi seronok. Kita charge lah COD dan sebagainya. Itu antara sumber kewangan masa ataupun duduk di sana. Masa duduk di sana lah. Tapi alhamdulillah duduk sana kira tak ada lagi lah makan pasir di sana. Alhamdulillah makan kira sepanjang duduk di sana boleh survive lah. Alhamdulillah. Itulah Allah bagi rezeki di mana-mana. Kira duit tu tak pernah kata tak ada lah. Memang kadang-kadang ada benda yang kita kata sengket sikit tu biasa. Tapi tak ada lah sampai meminta-minta orang tu tak ada. Itulah kita satu, bila kita kahwin ni kena yakin Allah bagi rezeki. Ada orang tu ada tak ada duit ni, tak ada duit fikir. Sebab waktu kita kahwin pun kita berduit tak berapa nak ada. Tapi itulah Allah bantu. Bila mana niat kita elok, Allah akan memudahkan segala urusan kita insya-Allah. Tapi kena usaha kan. Itu kena usaha. Kalau tunggu duduk rumah saja duit sampai payah kan. Orang tawakal datang saja. payah. Tawakal saja tak jadi. Tu wali-wali belakang. Wali lain cerita tu kan, dia tak masuk alam kita Faham je nak sedia. Janganlah insyaAllah. Lepas ni Apa nanti kita hantar akad lah. Apa je sampai ke insyaAllah. Tapi juga berkecam di Mesir sebenarnya Ustaz. Kalau dia lebih kepada kena pandai buat diri istilahnya kan. Betul. Sebab kita jauh dari keluarga apa semua. Kalau macam Ustaz sendiri kan, nak tengok apa masalah pelajar, khususnya pelajar Kedah yang mungkin kita lebih nampak kan. Apa masalah mereka berkaitan pengurusan diri, maksudnya mereka tak pandai pilih kawan ke, maksudnya mereka tak macam pergi Mesir tu
Macam kita kata dia kan, masa lama tapi masa lama tu balik tu tak ada apa. Contoh macam tu lah kan. Dia antara mungkin faktor lah atas diri masing-masing lah. Yang pertama diri. Yang kedua kawan-kawan lah. Kalau diri elok dah tapi kawan-kawan duk pengaruh macam kita macam duk di mana pun macam tu lah. Kalau kawan mempengaruhi, kawan yang elok bukan yang bukan tak elok yang lain tu. Elok tapi kurang sikit. Kalau kita dapat kawan yang bagus, yang mampu bimbing kita, kadang kita ni semangat tapi bila ada kawan lagi semangat. Semangat nak mengaji tu lain. Kalau seorang-seorang, ada orang jenis suka seorang-seorang. Tapi tu dia benda yang paling utama diri. Kalau kawan problem, kita takkan nak jadi yang problem. Kita kena pandai diri kita. Diri kita yang paling utama sekali, kena pandai urus. Kawan-kawan tu sampingan dia. Kalau dia bagi semangat, kita lagi semangat. Kalau dia tak semangat, kita kena semangat. Tak boleh kita down. Gitulah dia pandai kawal diri, disiplin diri, disiplin masa. Tapi kalau kawan tak ni kena kahwin lah. Gitu. Tapi tu kawan, dia orang kata apa, persatuan ni orang kata apa? Yang membantu kat lah. Membantu kat lah. Dia bila kita duduk dalam persatuan ni, kita lebih menguruskan masa lagi. Dia kalau awal-awal kita komitmen mengaji saja. Mengaji, ada waktu kita pergi mengaji, waktu sampai waktu mengaji kita pergi mengaji. Habis balik duduk saja. Bila kita ada persatuan ni, ada yang program, bila duduk dengan kawan-kawan, program ataupun dengan masyarakat, program berbentuk praktikal ataupun ilmu pengetahuan, contoh kursus lah. Benda tu kita akan mengatur masa kita. Pagi kita kelas, malam lagi kita dah datang lah, ada program, balik tidur, esok gitulah. Bila dia ada banyak kerja nak kena buat, masa tu terisi lah. Masa tu terisi. Bukan terisi hanya dia bagi manfaat pada kita. Bukan kita buat benda terisi saja, dia benda yang bermanfaat. Mengaji, lepas tu benda yang kita buat tu, contoh kursus, dia ada macam-macam kursus sembelih lah, kursus jenazah lah, kursus kelas ni lah. Jadi benda tu untuk benda tu sebenarnya untuk kita balik Malaysia, benda tu kan kita nak lalui manfaat dia tu. Kita nak duduk dengan masyarakat, benda tu jugalah. Betul. Kok mana pun diri sendiri tu kena kemah dulu. Kalau diri sendiri tak kemah, kita kadang kita tidak tahu diri kita tu tak apa mana. Bila kita rasa kita tu tak apa kemah, Cari kawan. kena cari kawan yang letak diri, kawan yang kemah lah. Kan? Sebab tu kawan ni penting. Antara yang yang membentuk ataupun yang membantu untuk cari kawan yang bagus-bagus, yang baik-baik ni, antaranya persatuan. Betul. Antaranya tempat mengaji. Betul. Kan? Betul. Tapi kadang dia jadi bertembung di antara mengaji dengan persatuan ni. Bukan kadang, selalu. Macam mana pandangan Ustaz Syamim? Antara selalunya istilahnya antara talaqi dan haraki lah orang dah sebut selalunya. Betul. Macam mana? Dia antara masalah saban tahun benda ni berlaku. Yang tu je yang jadi. Dia masalah kita tak faham ataupun salah faham. Itu masalahnya. Kalau kita faham haraki ataupun organisasi dengan talaqi ni, kalau kita faham, sepatutnya dua-dua ni kena seiring, jalan bersama. Kita jangan jalan seorang-seorang. Tak lengkap. Jadi itulah jadi salah faham, mungkin salah faham ataupun tak faham atau buat-buat tak faham. Jadi itu masalah talaqi vs haraki ataupun persatuan vs talaqi. Benda tu sebab mungkin salah faham lah. Patutnya tak jadi isu pun. Benda tu tak jadi isu. Kalau kita faham betul-betul, dia kira sebenarnya dua-dua ni melengkapi. Kalau kita pakai dua kata ni kan, tadi masalah rugi. Balik Malaysia tak ada, kira tak ada apa lah. Tu yang kita kata keseimbangan tadi tu. Betul. Kan? Dia kembali balik pada keseimbangan tu. Macam mana nak menyeimbangkan di antara kedua-dua tu. Ya. Payah tak tu kalau orang nak ni. Betul, kita nak memahamkan benda tu. Sebab benda ni jadi isu juga. Tu lah, bila kita faham betul-betul, kita tak bergaduh. Dia bila kita duk bergaduh ni rugi. Yang rugi siapa? Siapa yang rugi? Kita duk bergaduh, tak ada apa. Tak ada satu pengakhiran yang baik. Duk gaduh-gaduh, itu jadi masalah. Kita
benda tu kena jalan Betul. seiring. Dua-dua bagus lah. Dua-dua. Dua bagus. Cuma yang kita buat masalah. Tak seimbang. Jangan duk kata orang talaki, orang persatuan kata hang aku. Jadi benda tu tak elok lah. Kadang kata tu dia melibatkan apa? Isu peribadi. Tapi go sekali dengan masalah tu. Dia kata kawan ni tak talaki, kawan ni. Padahal kawan ni talaki sengat-sengat ataupun betul lah kawan ni pun ada lah dia tu lah masalah hati lah. Masalah hati yang tu pokok dia lah. Jadi pada yang mendengar ni, kita bukan nak menjadikan ni sebagai isu pun, cumanya kita sebut benda-benda yang selalu jadi masalah, selalu timbul di kalangan pelajar-pelajar tu, khususnya pelajar-pelajar di bahagian kita kata bidang agama ni, selalu timbul benda ni. Jadi kita sebut ni bukan kita nak menyerang ataupun kita sekadar sebut sebagai kita nak tekankan bahawa benda tu tak patut jadi isu pun. Betul. Kita kalau boleh kita cuba seimbang, cuba harmonikan di antara kedua sebab dua-dua penting. Itu je noh. Jadi sebelum kita mengakhiri rasa panjang lah ni, walaupun tak tahu nak kata apa tadi ni kan, biasa-biasa benda tu biasa lah dalam podcast kita ni kan. Lain kali rasa sejam lah. Okey, yang dua benda yang terakhir lah kita tutup dengan yang pertama. Mungkin kita nak tanya kalau Ustaz Syamim boleh kongsikan, kita kata guru-guru yang bagi pengaruh besar kepada diri Ustaz Syamim ni, kalau kita boleh senaraikan 3 orang. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Antara guru yang bagi pengaruh besar saya, Allahumma salli ala Muhammad, yang pertama Syekhuna Nazrul Nasir lah. Itu antara guru. Kira di Mesir tu tahun pertama, tahun kedua tu banyak rapat bersama dengan dia. Kira kita ada mengaji khususi, seronok kita bila berkawan kan dengan orang-orang yang ada ilmu, orang soleh ni, kita dapat manfaat tempiah. Itu antara guru yang memberi futuhat, memberi jalan. Kita ni jalan duk pegang jalan tak tahu lagi awal tu, jalan tak nampak jalan lagi kan. Bila orang tolong pimpin kita ni, itulah kena ada orang yang pimpin ataupun murabi. Dia orang remaja sekarang ni perlu kepada guru ataupun murabi untuk bawa kita, perlu kepada ilmu. Orang remaja sekarang ni fitnah akhir zaman ni, dia kena guru pun dia pandang guru pun masalah. Jadi kena ada ilmu fardu ain untuk diri kita. Kemudian bukan diri kita, nanti kita kahwin untuk keluarga kita. Kita nak bawa keluarga kita, nak bawa anak-anak kita, takkan nak bawa tak ada ilmu. Jadi benda tu penting. Remaja sekarang ni perlu kepada ilmu dan guru. Kena cari guru lah, mengaji kena ada guru dan murabi. Biar yang bawa kita, bawa pimpin kita. Yang tu jadi masalah bila orang sekarang ni mengaji tak berguru dan tak ada ilmu agama. Jadi tu jadi masalah macam-macam. Kalau ni sekarang kita tengok kan, bunuh dan sebagainya. Benda tu sebab ilmu tak ada. Jadi didikan agama tak ada. Dan keluarga pun jadi peranan ataupun jadi satu benda utama. Keluarga kena bagi ilmu agama. Itu antara selingan lah. Okay, yang pertama guru Syekh Nazrul Nasir lah. Yang kedua Allahumma Muhammad, yang tadi sebut lah Syekh Ahmad Hajin tu, atau guru yang bagi jalan futuhat, macam-macam dapat dengan dia. Lagi antaranya kalau di Malaysia almarhum Syekh Fahmi Zamzam lah. Dan tak lupa juga Syekh Muhammad Nuruddin Marbut Al-Banjari. Dia antara guru yang banyak mengajar adab. Berdapat bab adab di Mesir. Bila duduk dalam kelas di sana tu, kira bab adab dalam kelas memang Syekh Nuruddin memang tekan sungguh. Sebab suasana di Mesir dia memang tekan sungguh. Bila duduk sama-sama menuntut ilmu, kita ada lah pengalaman kan. Terutama ni kita pergi duduk khidmat kan, kira nak lena pun seriau. Kira sengguk sikit, kamu keluar. Handset bunyi kan, keluar. Waktu tu awal-awal kira ujung sejak belakangan ni agak kurang sikit lah. Tapi awal-awal waktu saya pergi tu, memang Syekh Nuruddin memang sangat tekan bab adab.
telefon bunyi kan. Kadang-kadang kita ni pergi kelas ni, dulu pakai handset, mana ada WhatsApp apa kan, pakai handset biasa-biasa, tarik bateri tu, seriau bunyi. Pergi kelas bawa telefon tapi seriau bunyi ni kan, kadang-kadang kita semua tutup dah, silent dah. Kadang alarm pun seriau kau, dia time tu dia nak bunyi kan. Ataupun kadang-kadang time tu orang nak telefon, bila orang jenis duduk dekat mic ni kan, dia bunyi tenenet, Syekh jaga detect. Dia halau terus. Waktu tu memang belajar bab adab. Syekh Nurdin memang maknanya kena ada kegerunan macam tu kau. Betul. Gerun pada guru, bukannya takut apa pun, tapi takut tersalah adab. Betul. Duduk dalam kelas pun bersila tak boleh, lepas tu kaki tak boleh duk goyang-goyang. Siapa goyang kena lah. Pensel pun kadang duk pegang kan. Bila pegang pensel duk bunyi ni, duk main pen. Siapa main pen, halau terus keluar. Tu kita belajar bab adab. Syekh Nurdin memang bab adab memang tekan sungguh. Kalau di Malaysia memang kurang lah dengan orang tua-tua kan. Di masjid dia kurang sikit, tapi dulu agak syadid di Masjid Bukhari kan. Kadang-kadang belajar mata mamuk main kan, tidur kau dia halau. Jadi gitulah. Memang bab adab dapat dengan Syekh Nurdin. Terkesan sungguh sampai lah ni. Bila kita ikut kelas Syekh Nurdin kan, kita rasa benda tu terlekat dalam hati tau. Kita masuk kelas, kita nak buat benda-benda yang tak sepatutnya di seriau. Walaupun kita duduk belakang tiang. Kita duduk belakang tiang ataupun benda yang Syekh tak nampak kan. Tapi benda tu terkesan sangat. Kita jadi seriau benda tu. Handset pun tutup, silent. Jadi benda tu mengajar kita. Tu antara pengalaman di Mesir. Syekh Nurdin memang sangat tekan bab adab. Memang memberi kesan kepada semua penuntut ilmu di Mesir. Tapi memang masalah adab ni memang masalah utama lah ni. Betul. Kalau tak tekan macam tu, memang tak dapat apa budak-budak lah ni. Ya, sebab di mana pun kalau kita tengok kan, bab adab dalam pengajian nampak kurang juga, menyandak lah apa sebagainya. Dan kalau tengok Arab pun relax lah. Kaki hujung kat tu. Jadi benda tu, kadang-kadang benda tu dia jadi terkesan kok. Kadang duduk dalam kelas, duduk makan. Jadi benda tu kita, bila kita duduk dalam suasana gitu, kita pun kadang-kadang terikut. Kadang-kadang ada yang Syekh dia bagi, memang dia jamu, okey makan lah, makan minum ayam, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang benda kita dah belajar dengan guru macam ni, tak boleh buat macam ni. Tapi bila pergi kelas macam ni, Arab buat macam ni, kadang kita pun nak terikut tau. Arab lagi tak beradab. Arab memang Dia berbeza lah. main mengaji tapi bab adab kurang. Ada yang beradab, ada yang beradab tu ada lah, tapi jarang-jarang lah. Gitulah. Okey, Ustaz Jamim. Kalau sebut tentang sebut tentang buku, mungkin boleh kongsikan di sini orang yang ni ada buku kan, kitab kan yang Ustaz Jamim boleh syorkan ataupun cadangkan, yang rasa Ustaz Jamim rasa kena baca buku-buku ni. Okey, kitab kalau memberi kesan kepada saya, antaranya karangan-karangan Imam Nawawi lah. Yang banyak sesuai untuk sekarang kita pegang ataupun baca. Imam Nawawi banyak kitab-kitab yang memberi pedoman ataupun panduan hidup kepada kita. Contohnya Riyadhus Shalihin, banyak bahagian-bahagian dia kan, ada bab taubat, bab ni semua dah. Kemudian Al-Azkar, bab zikir-zikir, hadis 40. Hadis 40 tu kalau kira betul-betul kita mengaji kitab tu beramai, cukup lah. 40 hadis 40 tu kan. Kita beramai hadis tu, insya-Allah kita cuba jadi orang yang terbaik. Bila kita beramai sungguh-sungguh mengaji, kena beramai ke? Mengaji saja mengaji tak beramai payah ke? Mengaji banyak tak beramai. Baca segala macam kitab tapi tak beramai payah. Dia itulah akhir-akhir zaman ni kena mengaji, beramai. Kita mengaji banyak, kurangnya beramai. Itu jadi itu antaranya kitab karangan Imam Nawawi. Lain pada tu? Selain tu mungkin karangan Imam Ghazali lah. Kitab adab, bab bidayah kitab ni. Bidayatul Hidayah. Kira yang tu antara kitab. Kira kalau kita baca tu, benda tu untuk diri kita. Dari pagi kita bangun dan bacaan beramai untuk diri. Kita baca selalu lah, tapi nak beramai tu susah. Itu antara kitab-kitab yang perlu ataupun
sangat bermanfaat untuk kita semua lah. Di kalau antara kita yang dicadangkan dan disyorkan lah. Bagi ni mengaji macam mana. Okey, Ustaz Jamil. Panjang kita bersembang ni, Faham? Ya. Faham pun Kereta Mesir lah. kereta Mesir. Banyak benda nak sembang sebenarnya. Betul. Macam saya sendiri pun 20 tahun di sana. Betul. Kira Alhamdulillah lah. Kita belajar kadang dengan orang Arab sendiri tu kita belajar. Betul. Kan kurang depa, lebih depa. Kan kurang tu kita tak jangan letak di kita kan. Betul. Lebih depa tu kita cuba jadi Dia depa kan. dan suasana bila kita tengok tu mengajar kita. Environment tu ataupun bi'ah dia tu mengajar kita benda yang Satu pendidikan lah. Satu pendidikan lah. Dia secara tak langsung kita jalan tengok orang cara perangai macam ni, kita jadi terkesan. Tu suasana, kalau kita duduk suasana yang elok, yang baik, InsyaAllah kita akan jadi yang baik. Dan kalau kita tengok yang buruk tu, kita jangan ambil pula lah. Kita kena tinggalkan ataupun cuba islah ataupun perbaiki diri kita. Last nasihat untuk remaja dan juga menuntut ilmu. Menuntutlah, ada apa-apa yang boleh kongsi. Allah SWT Muhammad, nasihat tu tak adalah cuma untuk remaja ni kena berguru. Kena berguru, kena ada guru yang membimbing, kemudian kena ada ilmu. Ilmu tu paling penting sekali lah remaja sekarang ni. Jadi masalah sekarang banyak yang tadi disebutkan, masalah paling utama bila tak ada ilmu, habis semua. Tak ada ilmu, adab, akhlak, benda-benda tu penting sekali. Kalau tak ada benda tu, habis rosak masyarakat kita. Kita dah di akhir zaman. Kena perbanyakkan, perbaiki benda-benda bab ilmu, bab adab, bab akhlak. Kena jaga benda tu dengan adanya guru lah. Jangan tak ada guru pula. Jadi masalah tak ada orang nak bawa kita. Kita ni tak tahu mana. Naik kereta api, orang tolong bawa lah. Kita kalau orang suruh bawa, tak boleh, tak sampai masa lagi untuk bawa. Kalau ada lesen bawa kereta api tu boleh bawa, kira boleh dah. Itu antara perumpamaan. Ya. Pada remaja-remaja lah. Ya. Ilmu penting. Tolong, okey. Duk tahu apa ilmu penting. Ilmu penting. Kena cari guna ni. Cari tak boleh duduk saja. Dia tak main. Bergolek. Kita yang kena bergolek pergi kat dia. Kita kena lebih dia. Okey, Bang. Rasanya sekat itu dulu untuk episod kali ni. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syamil kerana bersedia untuk singgah ataupun untuk datang hadir ke Republic Syabat Podcast ni. Kan, mudah-mudahan apa yang kita sembang, apa yang kita bincang, apa yang dikongsikan di dalam sembang santai kita dalam siri podcast ini memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Terima kasih. Penghargaan kepada semua yang bagi sokongan kepada kami. Jangan lupa sekali lagi kita merayu dan memohon untuk subscribe kita punya channel supaya bertambah-tambah apa semangat untuk buat video lagi. Baikkan. Kita orang support kita. Itulah insya-Allah. Betul. Oleh itu insya-Allah kita akan jumpa lagi di sesi akan datang dengan ramai lagi kita nak jemput lepas ni insya-Allah. Teruskan menanti dan menyokong kami. Subscribe, like, komen dan share. Kalau yang penting komen pun tak apa kan. Komen tu untuk orang pernah membaikkan untuk kita kan. Engagement tu. Semua yang untuk yang menuntut sebenarnya. Dan yang paling penting, menerang bukan menyerang, Ustaz. Mencerah bukan menyerah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I forgive a little more of those who I need. That you take how low I'm missing you. If you sure have yourself for everyone who's around you. On the day of judgment, Allah will surprise you. If you sure good,